A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 236 235. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat yang lepas ayat 233 kan? 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ni panjang kita tak baca lah. Iaitu kesimpulannya berkenaan dengan kewajipan ibu-ibu khususnya yang diceraikan oleh suami dan tempoh iddahnya telah selesai, telah habis. Apa kewajipan ibu-ibu yang ada bayi ataupun ada anak kecil, hendaklah mereka menyusukan anak-anak mereka selama tempoh 2 tahun bagi siapa yang ingin melengkapkan 2 tahun. Dan yang kedua, wajib ke atas bapa memberi rezeki dan juga pakaian kepada ibu-ibu yang menyusu dengan cara yang baik. Dan itu adalah mengikut kadar kemampuan bapa ataupun suami. Kemudian haram bapa memudaratkan bekas isterinya ataupun sebaliknya hanya kerana anak. Dan sekiranya bapa itu telah meninggal, wajib ke atas waris memberi nafkah kepada bayi yang sedang menyusu. Sekiranya mereka ingin hentikan sesuan kurang daripada 2 tahun, dibolehkan, tapi dengan syarat dua-dua pihak bersetuju dan di atas dasar permesyuaratan. Juga boleh mereka nak mengupah orang lain untuk menyusukan anak mereka. Okey, pengajaran dia pertama, wajib ke atas ibu menyusukan anaknya sekiranya tidak ada kemudaratan atau halangan. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla lebih merahmati kepada hamba-Nya dibanding dengan rahmat ibu kepada anaknya. Yang ketiga, susuan yang lengkap dan sempurna ialah 2 tahun. 2 tahun iaitu 24 bulan. Yang keempat,
keutamaan menyusu kepada anak ialah oleh ibunya sendiri, kerana dia yang melahirkan dan yang disusukan adalah anaknya. Yang ke-5, diharuskan memberi sesuan kepada anak kurang daripada 2 tahun dengan syarat kedua-dua ibu dan bapa bermesyuarat dan bersetuju. Dan ia tidak memudaratkan anak. Yang ke-7, yang ke-6, anak adalah milik bapa. Anak adalah milik bapa. Oleh kerana itu wajib dinasabkan kepada bapaknya. Oleh kerana itu wajib dinasabkan kepada bapaknya, bukan ibunya. Yang ke-8 kan? Yang ke-7. Wajib ke atas bapa memberi rezeki dan pakaian kepada ibu yang menyusukan anaknya walaupun ibu itu telah diceraikan. Dan telah habis tempoh eddahnya. Yang ke-8, wajib ke atas suami, wajib ke atas bapa memberi nafkah kepada ibu yang menyusukan dan anaknya mengikut kemampuan suami. Mengikut kemampuan suami. Yang ke-9, Allah tidak pernah membebankan hamba-Nya apa yang hamba-Nya tidak mampu. Yang ke-10, haram melakukan sesuatu yang memudaratkan diri sendiri ataupun orang lain. Haram melakukan sesuatu yang memudaratkan diri sendiri ataupun orang lain. Yang ke-11, wajib memberi nafkah kepada anak oleh waris sekiranya bapa tidak ada atau tidak mampu. Yang ke-12,
harus bagi ibu menghentikan sesuan kepada anaknya sebelum lengkap 2 tahun. Setelah berbincang dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Yang ke 12, 13. Islam menggalakkan bermesyuarat dalam melakukan apa-apa sahaja urusan. Walaupun dalam soal untuk menyusukan anak. Yang ke-13, 14. Harus mengupah ibu yang lain untuk menyusukan anak. Harus mengupah ibu yang lain untuk menyusukan anaknya. Setelah dengan syarat diberi upah yang sesuai. Yang ke 15. Wajib bertakwa kepada Allah. Dan takwa adalah sebagai pendorong utama untuk manusia, dan takwa adalah sebagai pendorong utama untuk manusia sentiasa mematuhi perintah Allah dalam semua keadaan. Okey, ayat seterusnya, ayat 234. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa 'ashra. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Pengajaran dia pertama, wajib iddah ke atas isteri yang kematian suami selama 4 bulan 10 hari. Kecuali isteri itu mengandung. Kecuali isteri itu mengandung, maka iddahnya ialah sebaik sahaja dia melahirkan anak. Yang kedua, perkara yang haram dilakukan oleh isteri yang kematian suami dalam tempoh iddahnya ialah haram berkahwin, haram membuat perjanjian untuk berkahwin, haram berhias, dan memakai wangian ataupun celak.
Yang keempat, haram memakai barang kemas seperti emas, perak, sutera. Yang kelima, haram keluar rumah kecuali apabila ada keperluan. Okey. Yang ke apa pengajaran? Yang ketiga. Ha? Pengajaran yang ketiga kan? Yang ketiga. Yang tadi poin-poin yang yang ketiga. Sebaik saja wafatnya suami, maka bermulalah tempoh eddahnya. Walaupun si isteri mengetahui tarikh kematian suaminya lewat sebulan, contohnya. Yang kelima. Yang keempat. Sekiranya ketika kematian suami didapati pernikahan tersebut adalah batal, maka tidak ada iddah bagi isteri tersebut. Boleh faham? Mana dia kahwin, anak dah 5, lepas tu suami dia mati. Lepas suami dia mati, terbongkar bahawa suami itu adalah abang sesuan dia. Bila abang sesuan, perkahwinan itu batal. Bila batal, tidak ada iddah. Dia boleh kahwin terus dengan yang lain. Iddah ni mesti daripada perkahwinan yang sah. Yang kelima. Antara hikmah Allah yang menetapkan tempoh iddah 4 bulan 10 hari sebagai ta'abbudiyah. Ta'abbudiyah ni mana perhambaan. Dan juga sebagai menjaga perasaan ahli keluarga suami yang meninggal. Kan kalau isteri suami dia mati, lepas seminggu je dia kahwin terus yang lain kan. Apa perasaan keluarga suami itu? Dia kata selama ni isteri ni tak ikhlas. Tunggu masa je suami mati terus nak kahwin. Yang keberapa? Yang keenam, wajib ke atas wali menegur kemungkaran dan maksiat yang dilakukan oleh isteri-isteri yang kematian suami yang melakukan yang melanggar hukum Allah di dalam tempoh iddah. Okey, cukup lah.
Okey, kaitan ayat malam ni dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas berkenaan dengan isteri yang kematian suami, makna dia dikena tahan diri dia daripada 4 ataupun 5 perkara tu. Tak boleh kahwin, tak boleh nak keluar rumah, tak boleh berhias, tak boleh pakai wangian. Okey, apa hukum pula orang yang bila dia kematian suami, lelaki ni nak meminang dia? Apa hukum? Boleh tak meminang masa tu? Bukan nak kahwin, meminang kan? Ha? Masa edah lah ni. Ha? Tak boleh? Tak boleh secara total ke ataupun ada ruang? Ya. Oh, hin boleh. Macam ada pengalaman je. Ha? Hin pun tak boleh? Mana tahu ada dalil tak? Yang kata boleh, ada dalil. Ayat ni juga. Okey, kita tengok siapa yang betul. Okey, wala junaha, dan tidak berdosa alaikum, ke atas kamu, fima arradtum, pada apa yang arradtum. Arradtum mana? Daripada arrada, yu'arridu, ta'rid. Ta'ridun, nak tahu makna dia, tengok apa lawan dia. Kalau kita nak tahu apa makna putih, tengok lawan dia apa dia? Hitam. Jadi ta'rid lawan dia tasrih. Tasrihun. Tasrihun apa makna dia? Berterus terang. Sarahah. Jadi kalau tasrihun berterus terang, ta'ridun apa bahasa Melayu? Berkias. Berkias kan? Sebenarnya berkias pun bahasa Arab. Kias tu bahasa Arab, ber je bahasa Melayu. Ya. Apa ni dia panggil? Ada bahasa Melayu tu. Ha? Kan? Saya nak cakap berterus terang kan? Okey, lawan dia? Saya nak cakap secara? Beralas. Bukan beralas. Berkias lah, memang tak ada bahasa dah. Ha? Bahasa Melayu memang miskin. Okey. Tidak berdosa ke atas kamu pada apa yang kamu kiaskan dengannya, min khitbati, dari khitbah. Khitbah ni khitbatun, satu daripada mana al-khatbu, yang kedua daripada asal perkataan al-khitabah. Jadi khitbah ada dua pendapat. Pertama, dia berasal daripada perkataan al-khatbu. Al-khatbu makna apa? Asy-sya'nu, urusan. Dia kalau kita nak terjemah khitbah ni, meminang an-nisa, wanita, daripada meminang wanita-wanita. Tapi ini ayat ni khas berkenaan dengan wanita mana ni? Yang kematian suami. Jadi kalau khitbah tu pertama berasal daripada khatbu, makna dia asy-sya'nu, urusan besar. Kenapa dipanggil urusan besar? Sebab ini nak kahwin, nak bina rumah kan. Kalau silap pilih boleh masuk neraka. Jadi dia panggil khitbah daripada al-khatbu, satu urusan yang besar.
Yang kedua, khitbah daripada perkataan al-khitabah. Khitabah ialah bercakap. Sebab bila nak meminang, kena bercakap tak? Ada tak orang pergi meminang, diam je. Dia mesti bercakap. Saya datang ni daripada baca pantun dulu kan. Tapi yang tukang baca tu orang tua yang dah tak boleh kahwin. Jadi al-khitabah makna bercakap. Dan daripada khitabah keluar perkataan khutbah. Tengok. Tulisan sama. Yang beza beda. Ini kha baris bawah. Khitbatun. Yang ni kha baris depan. Khutbah. Ada kaitan? Ada kaitan. Kalau khitbah daripada khitabah ada kaitan. Cuma kalau khutbah makna apa? Percakapan yang ada unsur-unsur nasihat. Macam khutbah Jumaat lah. Kan? Khitbah iaitu bercakap. Tapi bercakap untuk apa? Untuk bercakapnya seorang lelaki untuk memberitahu kepada wanita bahawa dia nak kahwin dengan wanita itu. Boleh? Ini bukan ini. Kalau ni ar-ratum bercakap secara berkias. Makna apa ni? Tidak ada dosa ke atas kamu bila kamu berkias untuk meminang wanita yang kematian suami dalam tempoh iddah. Macam mana? Kita jumpa dia, kita kata, dia pun tak boleh keluar rumah kan? Mungkin kita call ke, dia kata, orang macam kamu ni ramai orang nak. Itu berkias tu. Apa beza berkias dengan berterus terang? Berterus terang, orang akan faham tujuan memang satu je. Jelas, clear. Tapi kalau berkias, mungkin tujuan nak kahwin, mungkin tujuan tak kahwin. Mana tak jelas. Mungkin ya, mungkin tak. Itu dipanggil berkias. Boleh? Kita jumpa perempuan tu, kita kata, orang macam kamu ni cantik lah. Ramai orang suka. Dia tak begitu dia suka. Tapi kemungkinan tak. Maksud dia ialah dia pun suka. Kan? Kalau dia tak suka, kenapa dia puji kan? Tata sebenarnya bukan ramai. Dia seorang je yang... tu berdosa tak? Perempuan tu dalam tempoh iddah? Tak berdosa. Yang berdosa apa dia? Saya nak kahwin dengan saya nak kahwin dengan awak. Berdosa. Isteri perempuan tu kata apa? Okey, setuju. Dua-dua berdosa. Simple je nak jadi dosa kan? Okey. Ataupun dia kata, saya ni sedang mencari seorang isteri yang soleh. Dia tak kata nak kahwin dengan kawan tu, tapi ayat tu, saya sebenarnya dah lama mencari seorang isteri yang solehah. Letak telefon. Kan? Itu dia panggil apa? Ta'rid. Dosa ke tak? Tak. Okey. Perempuan tak boleh kata setuju sebab tak jelas kan. Kalau dia terus jawab setuju, makna dia nampak sangat nak kahwin. Orang tak cakap terus terang. Perempuan tu kata saya setuju. Saya belum cakap nak kahwin dengan awak. Kan malu kan? Okey. Atau aknantum. Aknantum apa dia? Kamu sembunyikan fi anfusikum dalam diri kamu. Atau yang kedua tak berdosa. Yang pertama tadi berkias. Yang kedua tak berdosa apa dah? Kita simpan dalam hati. Suami kawan tu dah sebulan sakit terlantarkan. Bila nak mati? Bila mati je kita kata memang aku nak kahwin dengan dia. Dalam hati je. Berdosa ke tak? Tak. Ini dalil dia. Au aknantum fi anfusikum. Tengok Allah kata tak berdosa. Kenapa? Sebab benda tu tak boleh elak. Kalau kita dah suka pada dia, dia pun memang suka, benda duduk dalam hati. Kalau berdosa, kita tak boleh nak elakkan. Maka Allah kata tak berdosa. Jangan sebut sudah. Jangan cakap pada dia, saya
Saya susah nak cakap, tapi ada dalam hati saya. Okey. Alim Allah. Allah mengetahui. Allah tahu annakum sesungguhnya kamu satazkurunahun. Dia bahasa Arab kalau ada sin apa makna dia? Dia tazkuruna. Ini fi'il mudhari'. Tazkuruna makna kamu akan sebut. Tapi kalau tazkuruna boleh makna kamu akan sebut, ataupun kamu sedang sebut, ataupun kamu selalu ataupun sentiasa sebut. Okey, bila saya masukkan sin, makna apa? Tazkuruna. Kamu akan sebut. Allah kata apa? Ini yang kisah yang ketiga ni. Allah kata sesungguhnya Allah mengetahui apa dah? Kamu akan sebutnya. Kamu akan sebut. Sebut siapa ni? Isteri-isteri yang kematian suami ni. Boleh sebut? Ha? Tak, maksud sebut di sini ialah sebut kepada orang lain. Contohlah jumpa bapak dia kan, saya ni teringin nak kahwin dengan anak pak cik. Tak apa. Yang tak boleh terus terang direct dengan dia. Ataupun jumpa anak dia kan, anak janda tu. Mak kamu ni, saya dah lama tunggu kan. Tak apa. Allah tahu kamu akan sebut. Tapi jangan sebut direct pada dia. Boleh? Pasal lah, jangan begitu mak kamu. Walakin akan tetapi la tu'iduna. Tengok. Kita tengok apa yang Allah sebut ni, nampak macam benda simple kan. Betul tak? Tapi berlaku ni. Pertama-tama kalau yang kematian suami tu muda, cantik pula, kaya pula kan. Lepas tu tambah-tambah satu lagi memang kawan sekolah rendah lagi. Tak sabar-sabar, okey. Berapa hari dah? Duduk bila hari? Dah 2 bulan. Ya Allah, lamanya macam 2 tahun. Jadi kalau kita tadabbur Al-Quran, kita dapat tahu benda tu sebenarnya haram. Okey. Akan tetapi la tu'iduhun. Jangan kamu tu'iduhun janji pada mereka sirran, secara sirran ni daripada sirriyah, secara rahsia. Apa maksud ni? Sirrun ada 2 makna. Pertama, an-nikah. Makna sir adalah salah satu nama kepada nikah. Yang kedua, sir lawan dia, yang lawan dia alaniyah. Okey. Kita ambil makna pertama, sir ialah makna kahwin. Maksud apa tu? Allah tahu kamu akan sebut tentang wanita itu kepada siapa? Bapak dia ke, adik-beradik dia, kadang-kadang kawan kita kan. Saya cerita ke Usama, janda tu saya nak kahwin dah. Kan? Usama berkata, ustaz, saya dah nak kahwin juga tu. Bergaduh pula kan. Kecuali akan tetapi jangan kamu berjanji untuk apa? Sir untuk kahwin. Jangan berjanji nak kahwin. Berjanji kahwin tak boleh. Ataupun kamu berjanji secara rahsia.
Contohlah, dia hantar WhatsApp pada perempuan tu. Makna rahsia tak ada siapa tahulah dia dengan perempuan tu. Tak ada siapa tahu. Hantar WhatsApp. Okey, ini berapa bulan dah? Lepas dia 4 bulan 11 hari, kita jumpa. Itu berjanji secara rahsia, tak ada siapa tahu. Hukumnya haram. Haram. Illa kecuali an taqulu, bahawa kamu berkata qawlan ma'rufa, kata yang apa maksud? Makna kata yang baik ni boleh ke tak? Boleh kan? Apa maksud kata yang baik? Tak, kata-kata yang baik ni berkenaan dengan perkahwin lah. Tapi boleh. Sebenarnya ayat ni mentafsirkan ni yang secara berkias. Berjanji tak boleh. Berjanji nak kahwin, bukan berkias, betul terang. Kecuali kata-kata yang ma'ruf, iaitu kamu kata yang secara berkias, itu ma'ruf. Okey, tak apa. Kita WhatsApp dia. Ramai kawan saya suka pada awak. Tak ada siapa tahu. Boleh ke tak? Boleh. Boleh? Boleh. Ataupun bagi tahu dia, orang macam kamu, memang ramai orang suka, termasuk saya. Boleh ke tak? Itu berkias ke betul terang? Mana boleh? Saya kata, orang macam kamu, ramai orang suka, termasuk saya. Suka, bukan nak kahwin. Itu berkias. Betul terang ni, orang macam kamu, ramai yang suka, tapi saya nak kahwin dengan awak. Itu betul terang. Okey. Ada satu kisah, seorang sahabat perempuan yang kematian suami. Nabi bagi tahu pada perempuan ni, bila habis iddah, jangan kamu mendalui aku kepada orang lain. Mana habis iddah, jumpa aku dulu. Itu berkias tu. Tapi sebenarnya Nabi nak meminang untuk Usamah, bukan untuk Nabi. Jadi ayat, bila habis tempoh iddah, jangan mendahului orang lain daripada aku. Itu berkias, bukan betul terang. Boleh faham? Jadi awak 4 bulan 10 hari, katalah 5 September kan. 5 September, pukul 12, 1 minit pagi, WhatsApp saya. Itu berkias ke betul terang? Berkias, bukan nak kahwin. Ya. Kita wakil pada orang ke ataupun kita untuk diri kita sendiri, tak boleh betul terang. Okey. Okey? Dah faham? Jangan buat silap. Kita dekat keluarga macam ayah dengan anak ni, tak boleh terus terang ke? Tak. Kalau bukan kepada dia, boleh kita cakap. Ini, yang ini. Alimallah annakum satazkuru dahunna. Jangan direct pada dia. Ataupun pada kawan kita. Yang penting benda tu tak sampai pada dia. Tengok kita belajar ni dah rasanya dah banyak ayat ni pasal apa? Pasal perkahwinan, pasal penceraian, pasal penyusuan, pasal nak meminangkan. Bukan pasal solat. Bukan pasal puasa, haji, zakat. Menunjukkan apa tu? Islam tu adalah lengkap. Berapa ramai yang puasa, haji, solat, tapi bab ni berterabur. Lepas ya suami mati, keluar rumah kan. Lepas tu kadang-kadang lagi tua bedah. Belum habis iddah, dah bertunang dah. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Okey, di sini juga ada hukum. Boleh tak bertunang dalam Islam? Boleh tak?
Apa hukum dia? Wajib, sunat, haram ataupun makruh? Tengok daripada ayat ni kita boleh buat hukum. Apa dia? Harus ni boleh betul tak? Boleh. Ini boleh meminang siapa ni? Isteri yang kematian suami dalam tempoh iddah. Cuma syarat dia secara berkias. Boleh. Satu. Yang kedua, apa makna meminang? Iaitu kita beritahu pada wanita, saya nak kahwin dengan awak. Itulah meminang. Sebenarnya hantar cincin ke, hantar bunga, telur ke, itu adab budaya Melayu. Lagi teruk sekarang, masyarakat kita, kadang-kadang majlis pertunangan, kadang-kadang macam kahwin dah. Betul tak? Ustaz datang, rumah saya ada kenduri. Kenduri apa? Pertunangan. Bila kita pergi siap pasal kemah, macam kahwin. Itu dah melampau. Ada pelamin sekali. Nak saruh cincin. Itu dah adat bukan daripada Islam. Jadi bertunang ni sebenarnya simple je, bagi tahu. Kalau nak bagi tanda, bagilah cincin ke apakah. Tapi sebenarnya tak perlu buat majlis. Kadang-kadang membazir kan. Buat majlis pertunangan besar-besar, lepas tu lepas seminggu putus. Okey, wala ta'zimu. Apa lagi yang tak boleh? Dan jangan kamu ta'zimu daripada perkataan al-azmu. Dan jadi bahasa Melayu dah. Apa dia? Azam. Apa makna azam? Bersungguh-sungguh. Tekad dan bersungguh-sungguh. Jangan kamu berazam untuk uqdatu akad nikah. Yang ni memang tak boleh lah. Cuma sekarang yang dilarangnya apa ni? Yang haram akad nikah. Berazam ni halal ke haram? Berazam nak kahwin. Halal. Halal ni boleh. Boleh secara berkias. Mana ada keazaman. Tapi kenapa azam tu boleh, tapi Allah kata jangan berazam. Dia sama, dia kaedah dalam Islam, bila Allah nak larang sesuatu, Allah larang daripada awal lagi. Permulaan, macam zina kan. Yang haramnya zina, tapi Allah larang apa dia? Jangan mendekati zina. Samalah. Yang haram akad nikah, tapi Allah larang apa? Jangan berazam. Sebab apa? Bila dah berazam, habis. Kadang-kadang tak tahan kan. 4 bulan, 9 hari dah tunggu depan rumah kan. Dia tengok tersilap hari bulan. Rupa-rupa ada 2 hari lagi. Hatta sehingga bila ni kalau kamu nak akad nikah? Hatta yablugha, sampai kitab. Kitab ni apa dah? Kitab ni sebenarnya kitab ni dalam ayat ni ialah iddah. Tapi kenapa Allah tulis kitab? Kitab satu tulisan kan. Macam inilah Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang beriman, ditulis ke atas kamu puasa. Sebenarnya diwajibkan. Sebab Allah nak beritahu iddah ni ataupun puasa tu benda yang fardu. Dan benda tu pasti fardu seolah benda tu dah telah tertulis. Dia kalau kita buat perjanjian, mana yang lebih nampak tegas? Secara lisan ke secara bertulis? Bertulis. Sampai iddah, sampai kita terjemah maksud dia, sampai habis iddahnya. 4 bulan 10 hari. Ini tahun hijrah. Hijrah. Jangan tersilap, kalau tunggu masih rugi 2 hari. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu annallah, sesungguhnya Allah apa dia? Sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui
ma fi, apa yang dalam diri kamu. Fahzaruhu, maka dia terjemah betul, takut ataupun takut. Takutlah kepada Allah. Dia kalau di negara Arab tepi jalan dia tulis apa? Ihzar. Tepi-tepi jalan. Kita biasa kalau tepi jalan tempat bahaya dia tulis apa? Awas. Jadi ihzar tu makna awas. Berhati-hati. Nak terjemahnya apa dia? Maka berhati-hatilah. Ataupun sebab ini ada hu ni balik kepada Allah. Kalau terjemah berhati-hati kurang tepat kan? Berhati-hatilah pada Allah. Ini terjemah apa? Takut. Takutlah kepadanya. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak begitu ni? Balasan apa? Kenapa Allah kata ketahuilah? Ini fi'il amar ni. Bila fi'il amar menunjukkan apa? Wajib. Apa yang wajib? Yang kita dah belajar yang wajib rukun Islam. Mengucap, puasa, solat, haji, zakat. Sebenarnya kalau kita tadabbur Al-Quran ada beribu lagi yang wajib. Apa dah? Salah satu ni, wajib kita yakin. Yakin apa dia? Allah tahu apa saja dalam hati kita. Kenapa Allah kata wajib kamu yakin? Kenapa? Maknanya kalau kita tak yakin, hukumnya berdosa. Kenapa wajib yakin bahawa Allah tahu apa dalam hati kita? Supaya inilah yang menjadi penghalang untuk kita melanggar maksiat ataupun melanggar larangan. Banyak larangan ni kan. Dan larangan ni mudah je. Kadang-kadang tangan je WhatsApp. Okey, kita jumpa selepas 4 bulan. Allah tahu. Allah tahu. Kadang-kadang kita kata kita berkias tapi sebenarnya kita berterus terang. Allah tahu. Allah tahu. Makna ayat ni Allah nak pastikan kita patuh sepenuhnya perintah Allah. Dengan apa? Tak perlu polis. Tak perlu tentera. Hanya perlu apa? Keyakinan dalam hati bahawa Allah sentiasa mengetahui. Kalau dia berkias, Ustaz, Hmm? dalam hati dia memang nak. Kalau dia berkias, Tak apa. tapi dalam hati dia nak. Tak apa. Ini akenan tu. Kamu simpan dalam hati, tak apa. Sebab benda tu memang cinta tu kan buta. Kalau kita dah nak, macam mana nak buang benda tu kan? Tak apa, Allah kata setakat dalam hati. Kalau nak cakap juga, berkias. Jangan sampai berterus terang. Yalah, Allah mengetahui ni. Jangan kamu cakap berterus terang, tapi kamu kata kamu berkias. Allah tahu. Yang mana berkias, yang mana berterus terang. Okey. Kadang-kadang kamu cakap pada siapa? Anak dia. Saya tak boleh cakap pada mak kamu. Saya nak kahwin dengan dia sebab mak kamu masih dalam tempoh iddah. Saya cakap pada kamu, saya memang nak kahwin dengan mak kamu. Tolong bagi tahu dia. Faham tak? Allah tahu. Allah tahu. Wa'lamu, dan ketahuilah annallah sesungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun. Halim, penyantun. Dah, jangan terjemah penyantun lah. Halim ni sangat-sangat berbeza dengan maksud penyantun. Siapa ingat? Allah mengampun. Mengampun Ghafur. Allah menangguhkan
Allah menangguhkan azab kepada hamba-Nya yang sepatut diazab. Jadi ramai orang kafir yang dah syirik pada Allah, dah sembah berhala 60 tahun sihat wal afiah. Kenapa? Dia kata Allah tak turun azab. Tak, Allah Halim. Allah nak bagi peluang pada kamu. Jadi Ghafur di sini sempurna apa ni? Kok kamu ada tersilap, maka jangan menyesal. Jangan rasa dah tak ada harapan. Sebab apa? Allah Maha Pengampun. Dan bila kamu buat dosa, tak ada musibah, tak ada bala menimpa kamu, jangan syok sendiri. Sebab apa? Allah menangguh. Takutlah kepada azab Allah, walaupun sekarang belum ada. Sebab itulah, tak. Kalau sabar perkataan lain, sabur. Sabur. Perkataan lain. Dia beza sabur dengan halim. Sabar ni, kadang-kadang kita, orang tumbuk kita. Kita boleh tumbuk dia, bahkan boleh teruk daripada dia tumbuk kita. Tapi kita tak tumbuk. Itu dia panggil apa? Halim. Sebab kita boleh buat, tapi kita tahan. Okey. Orang tumbuk kita, kita dah lembat. Dan kita tak boleh nak tumbuk. Saya kata apa? Saya tak nak tumbuk je. Tak, sebenarnya bukan kamu tak nak tumbuk, tapi kamu tak mampu nak tumbuk. Itu sabar. Beza tu. Boleh faham? Sabar, dia tahan dalam keadaan, kadang-kadang dia tak mampu membalas. Halim, dia tahan dalam keadaan dia memang mampu nak balas. Tapi dia tahan. Okey? Nak terjemah jadi panjang lah. Apa dia? Oh, susah bahasa Melayu. Tahan azab. TB lah. Tahan balasan. Ringkas. Okey. Habis lah. Jadi kepada siapa yang kematian suami yang muda, inilah Allah nak uji kita. Betul tak kita bertakwa pada Allah? Ramai orang boleh solat kan? Ramai orang pergi haji berkali-kali. Tapi dalam bab ni, ramai tak boleh jaga. Okey. La junaha. Tidak ada dosa. Alaikum ke atas kamu. In talaqtum. Sekiranya kamu menceraikan. An-nisa, isteri-isteri. Ma lam tamassuhunna. Yang kamu belum, dia masa yang musuh ni sentuh. Masa yang musuh sentuh. Kan? Tapi maksud sentuh di sini ialah berjima'. Kenapa Allah tak guna perkataan jima'? Cuba bayangkan ayat Quran tulis la junah alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tujami'. Pelik tak bunyi? Pelik apa? Selagi mana kamu tak berjima' kan? Jadi Allah nak mengajar kita dalam perkataan yang nampak aib, jangan sebut perkataan itu. Guna perkataan yang menunjukkan kepada perbuatan dan orang boleh faham. Jadi masa asal dia sentuh, tapi Allah guna untuk berjima'. Kenapa? Sebab Allah nak elak guna perkataan jima' tu. Sama juga ayat yang puasa sebelum ni Allah kata apa? Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu tubashir, sentuh kulit dengan isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Apa maksud sentuh kulit? Berjima' lah tu. Jadi dipanggil apa? Bahasa berlapik. Bahasa berlapik. Okey. Jadi atau di sini kata ahli tafsir makna dia dan kamu tidak tufridu
Dia terjemah apa? Menamakan. Dalam bahasa Arab maksud dia di sini ialah tusammi. Kamu tidak menetapkan. Menetapkan ataupun menentukan. Bagi lahunna, bagi mereka, faridah. Faridah ni apa? Mahar. Kenapa tak sebut mahar? Tengok bahasa Al-Quran. Satu, Allah nak beritahu tidak berdosa kalau kamu ceraikan isteri. Isteri yang mana? Pertama, kamu belum berjimat dengan dia. Maknanya lepas akad kahwin, nikah, ada masalah. Tak sempat berjimat, diceraikan. Dan juga yang kedua, kamu tidak menetapkan berapa maharnya. Tapi Allah tak sebut mahar, Allah sebut faridah. Apa makna faridah? Makna Allah nak beritahu apa tu? Mahar tu adalah wajib, fardu. 2 in 1. Dengan menggunakan perkataan faridah, dua maksud. Pertama, menunjukkan mahar. Yang kedua, menunjukkan wajib. Mahar itu adalah wajib. Jadi bila berkahwin, dia ada 3 keadaan. Pertama, dia sebut mahar. Saya nikah dengan awak dengan maharnya 2,000. Itu nikah dia sah. Dan kebanyakan orang nikah macam itulah, dia sebut mahar. Keadaan kedua, nikah tanpa mahar. Saya kahwin dengan awak tanpa mahar. Syaratnya tanpa mahar. Kebanyakan ulama mengatakan nikah tu tak sah. Sebab bila tanpa mahar, makna apa tu? Hibah ni makna beri. Hibah ni iaitu nikah tanpa mahar hanya boleh kepada Nabi sahaja. Ada wanita jumpa Nabi, aku nak hebahkan diri aku kepada engkau tanpa mahar. Itu boleh. Tapi khas untuk Nabi. Perempuan lain tak boleh jumpa kita, saya nak hebahkan diri saya kepada awak. Iaitu kahwin tanpa mahar, tak sah. Sebab apa? Mahar adalah wajib. Jadi keadaan pertama, nikah sebut mahar. Sah nikah. Yang kedua, nikah tanpa mahar, tak sah. Yang ketiga, nikah ada mahar, tapi tak sebut berapa. Saya kahwin dengan awak. Diam. Tapi ada mahar, cuma tak sebut. Sah tak? Sah. Okey. Kemudian, dia nak bercerai. Boleh ke tak? Belum berjimat lagi dan mahar pun tak sebut. Kemudian dia nak cerai. Boleh ke tak? Berdosa ke tak? Tak berdosa. Kenapa Allah sebut tak berdosa? Sebab katalah A kahwin dengan B kan. Lepas akad nikah, A dapat tahu bahawa B itu sebenarnya bercakap bohong. Dia kata dia anak dara, sebenarnya dia dah kahwin. Baru terbongkar lepas akad nikah. Dia kata tak ada anak, belum kahwin dah tak ada anak. Tengok-tengok dah kahwin, ada anak 2 dah. Dapat tahu. Maka suami ini fikir apa dah? Takkanlah aku nak cerai belum bersamakan, nanti malu dia. Dan mungkin aku berdosa. Allah kata tak berdosa. Boleh faham? Kalau tak turun ayat ini, jadi masalah tak pada suami yang ada kes macam tu? Ada masalah lah. Islam adalah rahmat. Okey. Kemudian syaratnya apa? Pertama tak berdosa, yang kedua wa matti'uhunna, kena bagi sesuatu. Wa matti'uhunna dan matti'u mana seronokkan mereka, iaitu bagi mut'ah. Ini bukan kahwin mut'ah ni. Jangan salah faham. Mut'ah ni bagi sagu hati, dan bagi ni adalah wajib. Dalilnya apa dah? Allah kata fi amar wa matti'uhunna, wajib kamu bagi sesuatu yang menyeronokkannya. Apa dah? Apa-apa saja sagu hati ataupun hadiah. Kalau negara Syria, saya dengar ceramah daripada Syekh, dia kata bagi pakaian musim panas dan pakaian musim sejuk. Kalau di Malaysia, bagi apa? Bagilah apa-apa, kereta ke. Kenapa kena bagi? Yang kenapa kena gembirakan?
Subhanallah, Islam tu rahmat. Sebab apa? Cuba bayangkan, dia baru diakad nikahkan, tiba-tiba suami nak ceraikan. Malu tak dia? Dan apa persepsi orang ramai kepada dia? Mesti dia ada masalah kan? Kalau takkanlah suami tak sempat nak berjimat, dia cerai. Mesti perempuan ni jahat. Maka Allah kata, bagi alternatif supaya dia tak rasa bersalah. Dan supaya pandangan orang ramai kepada dia tak buruk. Ialah bila bekas suami bagi hadiah, menunjukkan apa? Dia tak bersalah lah. Kalau dia bersalah, suami tak akan bagi hadiah kan? Cara macam tu je. Boleh faham? Paling-paling kurang boleh merawat kesedihan hati dia dan supaya persepsi orang ramai tak buruk pada dia. Kalau tak, masa depan dia susah. Orang mungkin tak nak kahwin lagi dengan dia. Okey. Suami ceraikan, kemudian bagi BM kan? Jadi orang kata, ni bukan jahat perempuan ni. Kalau jahat takkan bagi BM. Semua pakat berebut nak BM tu. Okey. Nak bagi apa ni? Nak bagi apa dan banyak mana? Alal musi'. Ke atas. Musi' apa dia? Musi' dia ada wasa'ah. Keluasan orang kaya. Kalau suami tu kaya dan ke atas orang, diterjemah orang kaya ke apa? Orang yang senanglah. Berkemampuan. Qadaruhu. Kadarnya. Subhanallah, bahasa Al-Quran. Ringkas je. Tengok. 3 patah je. Alal musi'i qadaruhu. Apa makna? Bila Allah kata kena bagi mut'ah kepada isteri, maka timbul soalan, banyak mana? Jawapannya 3 perkataan. Kalau orang tu musi', mana kekayaan, ada kaya, keluasan, bagi sekadar yang dia mampu. Jadi qadaruhu ada 2 bacaan. Satu qadaruhu, satu lagi qadruhu. Kalau qadaruhu, kemampuannya. Kalau qadruhu, kedudukannya. Kalau kamu seorang menteri ke orang besar ke, takkan nak bagi 1,000 kan? Bagilah 10,000. At-70. Dan wa'ala, dan ke atas al-muqtiri. Muqtiri lawan al-musi'. Orang yang diterjemah siapa? Miskin. Muqtiri ni orang yang sedikit harta ataupun tidak ada harta. Kena bagi apa? Qadaruhu, sekadarnya. Bagi 500 ke orang kampung kan? Sebagai apa? Sebagai mata'an. Dia terjemah apa mata'? Dia dalam bahasa Arab, mata' ni ialah ma yantafi'u ala sur'ati inqida'ihi. Mata' ialah apa yang memberi manfaat tapi dalam masa sama dia cepat habis. Itu dipanggil mata'. Sebab itulah bila Allah perintah Adam dan Hawa keluar daripada syurga, turun ke bumi, Allah kata apa? Walakum fil ardi mustaqarrun. Kemudian wa mata'un ila hin. Turunlah kamu berdua ke bumi dan bagi kamu di bumi ada mustaqarrun, tempat tinggal. Kemudian Allah ingatkan, berapa lama tinggal? Mata'un. Apa makna mata' tadi? Seronok tapi sekejap. Ilahin, sampai tempoh tertentu kamu mati. Jadi ayat hujung mengingatkan kita supaya jangan terlalu seronok kat dunia. Okey, kemudian mata'an dia terjemah apa? Sagwati ke? Sagwati sekadarnya sebagai pemberian sagwati. Dan bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Apa makna cara ma'ruf?
Satu makruf ni ialah mengikut pandangan orang ramai. Kalau orang ramai kata benda ni okey, dikira sebagai mutah, bagilah. Dipanggil uruf. Mengikut pandangan masyarakat secara umum. Dan juga cara yang makruf ialah bagi dengan ikhlas. Jangan bagi lepas tu maki. Ni ambil ni. Kalau orang lain tak akan bagi apa-apa pada kamu. Itu cara menyakitkan hati. Dan Allah kata haqqan, itu adalah haqqan makna wajib. Alal muhsinin, ke atas muhsinin. Apa maksud? Muta'ah ni hukum dia wajib. Apa makna muhsinin? Kenapa Allah kata wajib kata muhsinin? Apa tujuan hujung ayat ni? Orang yang ada belas kasihan. Makna apa? Allah nak bagi tu apa? Kalau kamu ada ihsan dalam hati, bagi. Kalau kamu tak bagi, memang kamu hati yang keras. Tengok ayat ni mendorong orang untuk bagi. Sebab apa? Oh, kalau tak bagi, aku bukan muhsin. Aku tidak ada ihsan kepada bekas isteriku. Oh, tak ramai. Yang tak tadabbur, tak adalah. Yang tadabbur, belum tentu. Belum tentu. Apatah lagi dia rasa dia dizalimi, isteri dia tipu dia kan. Oh, tu lagi susah nak ihsan tu. Aku nak bantu apa? Dia memang menipu kan. Satu saya lupa sebut. Orang yang diceraikan ketika dalam keadaan dia belum dijimak, belum sempat berjimak, diceraikan. Apa iddah dia? Yang kita bincang ni ialah wanita diceraikan dan belum berjimak kan? Maka suami tak berdosa. Kan? Kemudian suami kena bagi bukan mahar. Muta'ah. Mahar tu nak kahwin. Tapi ada iddah tak wanita yang diceraikan dan belum berjimak? Apa iddah dia? Yalah, berapa lama? Iddah dia tidak ada. Bukan sebab cerai, tidak ada iddah. Manakala suami dia cerai pukul 10 pagi, nak kahwin, ada orang nak kahwin dengan dia 10.30, boleh. Iman dah ada, saksi dah ada, tukar je. Tukar pengantin. Okey, kita baca sikit buku ni, dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang Dosa yang ke-28. Dosa yang ke-28. Muka surat 83. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-musannif hafizahullah, berjualan setelah azan kedua pada hari Jumaat. Ini banyak berlaku di mana-mana. Bila PKP ni bagus juga, mana kurang orang buat dosa. Peniaga-peniaga tak ada dosa hari Jumaat. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah. Dan tinggalkanlah jual beli. Ayat tinggalkan jual beli menunjukkan haram berjual beli ketika itu. Bila ni? Setelah azan yang kedua.
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tinggal jual beli, walaupun dia rasa rugi 1,000 ke, Allah kata tetap lebih baik. Sebagai pedagang ataupun peniaga, ada yang masih berjualan di toko-toko mereka, di kedai-kedai mereka, meskipun azan kedua sudah berkumandang. Bahkan di antara mereka ada yang berjualan di dekat ataupun di halaman masjid. Para pembeli pula juga ikut berdosa. Bukan penjual aja. Kalau kita yang membeli, kita dengan penjual 2 kali 5. Sebab kita ada saham. Kalau tak ada pembeli, tak ada orang jual. Bersubhat. Jual beli pada waktu tersebut menurut pendapat yang kuat, hukumnya tidak sah. Bila tak sah, apa jadi dengan apa yang dia beli? Haramlah. Maknanya dia ambil barang, haram. Penjual pula ambil duit tu, duit adalah haram. Ada juga pendapat mengatakan jual beli sah. Cuma dia berdosa sebab melanggar perintah Allah. Sebahagian pemilik restoran, perusahaan roti ataupun ada yang masih tetap memaksa para karyawan bekerja pada waktu solat. Kadang-kadang bosnya tak bekerja tapi pekerja dia. Orang-orang tersebut meskipun secara lahiriah bertambah keuntungan, nampak keuntungan semakin banyak, tapi secara hakikatnya perdagangan perniagaan mereka sebenarnya rugi. Adapun para karyawan, hendaknya mereka melaksanakan tugas dalam batas bagaimana yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Ini maksud pekerja-pekerja lah. Walaupun bos dia perintah menjual ketika sedang dilakukan azan yang kedua, maka jangan taat. Sebab sabda Nabi SAW, la ta'ata li basyarin fi ma'siyatil khaliq, fi ma'siyatillah. Maksud dia, tidak ada ketaatan kepada manusia dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau situasi kita sekarang ni, Jumaat tapi tak pergi solat, masih memang tak boleh niat tu ke atau? Tak boleh. Sebab ada orang tak ada solat Jumaat kan? Solat Jumaat tak ada. Tak boleh. Dia wajib apa? Pertama wajib pergi Jumaat. Kalau tak boleh pergi Jumaat, wajib solat Zuhur. Kena tinggal berniaga. Kedai 24 jam apa, 7-Eleven semua dobi ke, semua haram lah. Dia macam ni. Dia yang haram ni kepada siapa? Kepada mereka yang wajib salat Jumaat. Iaitu kepada lelaki. Jadi kalau kedai tu tak melibatkan lelaki, yang menjualnya perempuan, yang membeli pun perempuan, tak salah. Tak salah. Dia macam ni. Dia yang haram ni kepada siapa? Kepada mereka yang wajib salat Jumaat. Iaitu kepada lelaki. Soalan Ustaz, bagaimana cara untuk membatalkan lafaz taklid yang pernah dilafazkan suami? Oh, dia dah lafaz taklid tapi dia nak batalkan. Oh, wallahualam, saya tak tahu jawapan dia. Wallahualam. Usama boleh cek kejap. Orang tu lafaz taklid tapi dia nak batalkan, macam mana cara dia? Kalau dia bersumpah, kafarah je. Tapi ini tak sumpah kan. Assalamualaikum Ustaz, nak bertanya, bolehkah seorang isteri meminta cerai dengan suami dengan tujuan berkahwin lelaki lain disebabkan sang suami berpenyakit mental? Dia dalam satu hadis yang kita pernah baca, sabda Nabi SAW, mana-mana wanita yang minta cerai tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Jadi kalau kita faham daripada maksud hadis itu, wanita boleh minta cerai kalau ada sebab. Termasuklah suami itu ada penyakit mental ke, suami itu tak solat ke, boleh, tapi melalui mahkamah.
pergi buat aduan kepada mahkamah dan mahkamah akan pisahkan. Semalam ada larangan wali untuk mengawinkan anak dengan orang yang dia tak suka. Adakah boleh wali menghalang anak mengawin orang yang dia suka? Macam mana? Dia suka orang ni tapi wali dia halang. Wali dia kahwin dengan orang yang dia tak suka. Tak, semalam kita dah belajar. Wali tidak ada hak untuk menghalang anak perempuannya berkahwin dengan calon yang anak perempuannya suka sekiranya calon itu adalah orang yang baik. Mana wali tidak ada hak untuk menghalang. Tetapi kalau calon anak perempuan dia adalah orang yang tak baik, contoh buruk akhlaknya, tak solat, wali ada hak untuk menghalang. Itu je. Mana ziarah mayat suami lah. Kalau ikut pendapat yang paling kuat, mana sebaik saja dengar berita suami meninggal, tak boleh pergilah. Tak boleh pergi. Walaupun adalah kelonggaran, ada pendapat lain. Boleh. Tapi kalau tanya saya, tak boleh lah. Sebaik saja dengar berita kematian suami, isteri masing-masing kena berada di rumah masing-masing, kecuali apabila ada hajat keperluan. Dan ziarah mayat suami bukan satu keperluan. Wallahu a'lam. Soalan dia, perlu tak orang yang tak wajib solat Jumaat? Bila tak dapat, mana tak wajib lah. Dia kan? Sebab sekarang solat Jumaat dihadkan bilangannya. Bila dia cukup bilangan, yang lain tu tak jatuh wajib lah. Jadi perlu tak dia menunggu habis solat Jumaat baru dia boleh solat Zuhur? Pendapat paling kuat, tak wajib dia tunggu sehingga selesai solat Jumaat. Kenapa? Sebab dia memang tak wajib Jumaat pun. Yang wajib tunggu selesai solat Jumaat siapa? Yang wajib solat Jumaat ni. Dia kena usaha juga sehingga dia boleh pergi solat Jumaat. Wallahu a'lam. Soalan dia, apa hukum orang yang tidak memaafkan orang lain walaupun orang lain dah minta berkali-kali supaya dimaafkan? Hukum dia ialah tak cerdik lah. Orang yang tak suka, orang yang tak nak memaafkan orang adalah orang tu kurang cerdik. Dalam braket bodoh lah. Kenapa? Sebab bila dia tak maafkan orang, satu, dia akan rugi sifat ahli syurga. Sifat ahli syurga apa dia? Allah sebut dalam surah Ali Imran. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang suka menginfak hartanya ketika senang dan susah. Satu. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza. Ahli syurga ialah orang yang boleh tahan, kawal marahnya. Yang ketiga, wal afina anin nas. Ahli syurga sifatnya ialah suka memaafkan orang. Bila dia tak nak maafkan orang, dia hilang satu sifat ahli syurga. Itu. Yang kedua, bila dia tak maafkan orang, jiwa dia tak akan tenang. Jiwa dia, bila dia tak nak maafkan orang, maknanya apa? Dia suka balas dendam. Aku tak akan maafkan kamu. Itu sifat balas dendam. Dan orang yang nak balas dendam ni, jiwa dia tak akan tenang. Jadi, rugi. Rugi. Wallahu a'lam. Dia Tajuk Muluk tu satu kitab yang dikarang oleh orang yang kita pun tak kenal siapa dia. Kemudian yang kedua, ramal. Bila sebut ramal ni tak ada dalam Islam. Bila ramal ni benda tu benda ghaib.
Bila benda gaib, hanya Tuhan saja yang tahu. Manusia tak boleh tahu benda-benda yang gaib. Kemudian yang ketiga, tanggungjawab kita, peranan kita sebagai hamba Allah bukan meramal benda yang akan berlaku. Tapi tanggungjawab kita apa dia? Buat apa yang Allah suruh. Apa yang akan berlaku kita serah pada Allah. Sebab tu Allah kata, apa ni? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, serah pada Allah. Apa yang akan berlaku, serah pada Allah. Yang penting kita buat apa yang Allah perintah. Maka Allah kata apa? Cukuplah Allah baginya. Cukup. Jadi kalau duk ramah-ramah tu, sampai perintah Allah pun tak dapat buat, maka dia tertipu. Itu adalah talbisu iblis. Wallahu a'lam. Dia sebenar bertunang ni, apa tujuan bertunang? Nak beritahu dia nak kahwin. Maknanya tempoh tak lama lah. Kalau kamu tak nak kahwin, kalau lama baru kahwin, makna tak nak kahwin. Belum nak kahwin. Kalau belum nak kahwin, jangan bagi tahu lagi. Kan? Penantian itu adalah satu penyiksaan. Ha? Salam. Kalau majikan ada peruntukan masa dan petunjuk terpaksa solat dengan cepat, ini solat Jumaat tadi, adakah termasuk dalam boleh ke kita tak taat dengan majikan? Dia majikan bagi masa yang terhad untuk kita solat Jumaat kan, sampai kita terkejar-kejar. Dia sebenar kita balik pada tujuan kita diciptakan. Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah kata jelas, aku tidak cipta kamu dan jin melainkan untuk beribadat. Kamu aku cipta untuk beribadat padaku, bukan untuk jadi pekerja pada majikan tu. Jadi kalau tujuan utama ibadat dan ibadat tak sempurna, kena berhenti kerja tu. Sebab apa? Aku hidup bukan untuk bekerja, bukan jadi hamba kepada majikan, tapi hamba kepada Allah. Jadi keutamaan aku, ibadat aku mesti sempurna, bukan kerja aku dengan majikan sempurna. Sebab itulah Allah perintah Nabi dan para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kenapa? Wajib berhijrah. Sehingga Allah kata siapa yang tak berhijrah kerana nak jaga dunia dia, kalau mati dalam keadaan itu, dia akan masuk neraka. Kenapa wajib berhijrah? Sebab di Mekah ibadat mereka tak sempurna. Bila tak sempurna, bukan rezeki tak sempurna. Bukan masa depan tak sempurna, tak. Sebab ibadat tak sempurna. Bila ibadat tak sempurna, sedangkan mereka dicipta untuk ibadat, kena cari tempat lain. Maka Allah perintahkan Nabi dan sahabat pergi ke Madinah. Sebab di Madinah ibadat mereka akan sempurna. Dakwah lagi terbuka. Wallahu a'lam. Tak, asalnya satu kali. Kemudian berzaman Osman bin Affan dijadikan 2 kali. Jadi 2 kali itu pun adalah boleh dikatakan sunnah. Sebab dia dilakukan oleh sahabat Osman bin Affan dan dia adalah salah satu khalifah ar-Rashidin. Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-Rashidin. Wallahu a'lam. Kalau masa PKP ni boleh ke solat boleh ke bunyian tadi yang solat tadi Macam mana? solat Jumaat. Sekarang dah tak boleh ke masa musim PKP ni tak boleh nak solat Jumaat kan? So boleh ke orang lelaki ni menyaga? Tak, saya dah sebut tadi. Bila orang lelaki tak boleh solat Jumaat, soalan dia boleh tak berniaga? Dia sebenarnya solat Jumaat tu ganti kepada solat apa? Solat Zuhur. Bila tak boleh solat Jumaat, solatlah Zuhur. Lepas tu berniagalah. Solat bukan lama. Wallahu a'lam. Jika kita bermimpi 3 kali berturut-turut, adakah mimpi itu benar? Dia siapa tu? Orang ke Rasul? Kalau orang mimpi tak benar lah. Sebab mimpi yang benar ni hanyalah Rasulullah dan para Nabi sahaja. Jadi kalau mimpi orang biasa, biasanya tak benar lah. Wallahu a'lam. Jadi tak kira berapa kali, 3 kali ke 10 kali. Katalah 10 kali, 10 malam turut-turut mimpi yang sama. Belum tentu betul. Ustaz, jika suami pernah cakap untuk bagi rumah kepada isteri selepas bercerai, tetapi dia ambil
membeli rumah itu sedangkan rumah tersebut dibayari oleh isteri. Jadi suami dapat Itu suami, soalan dia, suami berjanji pada isteri kalau dia cerai, dia akan bagi rumah tu kepada isteri. Tapi lepas cerai dia tak kotakan janji dia, dia ambil semula rumah tu. Mana suami ni zalim, suami ni menipu, suami tidak bercakap benar, suami tak menepati janji. Dan itu adalah ciri-ciri orang munafik. tindakan isteri, patutkah isteri halalkan saja dan berharap supaya Allah akan bagi yang lebih baik. Dia isteri nak apa sebenarnya? Kalau dia nak redha Allah, nak keampunan daripada Allah, maafkan suami itu. Sebab kisah Abu Bakar kan, Abu Bakar bila tarik balik bantuan kepada Mastah, maka turun ayat menegur Abu Bakar. Allah kata apa? Kamu tak nakkah dengan kamu maafkan dia, Allah ampunkan dosa kamu. Terus Abu Bakar bersumpah dan bagi semula bantuan. Sebab apa? Sebab Abu Bakar lebih tamak keampunan Allah daripada lepaskan rasa marah. Wallahu a'lam. Dah. Okey, cukup ah. Kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Isnin pukul 10.30 pagi insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum fajazakumullahu khairan.